Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Wa ala ali Sayyidina Muhammad. Al-Fatih lima ughliq. والخاتم لما سبق والناصر الحق بالحق والهادي إلى صراط مستقيم وعلى آله وصحبه حقا قدره ومقداره العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد. Dimuliakan tuan pengurusi majlis yang saya hormati, lagi saya muliakan sahibul fadilah tuan imam serta jawatan kuasa masjid yang saya sanjungi, saya muliakan para alim ulama, para asatizah, ustaz wa ustazah. Mulah ditegur kepada hamba yang fakir dalam bidang ilmu ini jika ada salah dan silap dengan apa yang dikongsi serta disampaikan pada malam ni. Mudah-mudahan muslimin muslimat, hadirin wa hadirat, kita semua beroleh rahmat dan kasih sayang daripada Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Yang pertamanya saya mohon maaf di atas kelewatan saya sampai pada malam ni, kerana di sekolah kami ada program dan saya sampai di rumah setelah selesai program pun jam 6.30. Mandi siap-siap terus bertolak ke tempat tuan-tuan. Saya tengok jam pun 1 jam juga. Ada dengan trafik semua, pukul 8 sampai. Saya mohon maaf di atas kelewatan, di atas sebab musabab yang tak dapat saya elakkan. Tapi tuan-tuan muslimin muslimat, kita bersyukur kepada Allah. Walaupun lewat, kita tak menunggu. Saya memuji kehadiran tuan-tuan yang tetap istiqamah menunggu. Mudah-mudahan asbab ini Allah Ta'ala pilih kita bersama untuk dimasukkan ke dalam syurganya kelak, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Muslimin muslimat, hadirin wa hadirat, pertama dan buat selamanya kita merafakkan setinggi rasa syukur kita kepada Allah dengan nikmat dan kurnianya kepada kita hari ini, memberi izin kepada batang tubuh kita yang kerdil lagi hina ini untuk meneruskan sakibaki kehidupan yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Umur kita yang ada pada hari ini, itulah sisa umur yang Allah Ta'ala masih lagi menyebutkan kepada kita. Hanya itulah baki umur kita yang ada. Sekiranya kita tidak melakukan kebaikan pada hari ini, maka belum tentu pada umur yang akan datang kita dapat melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuan-tuan muslimin muslimat, tajuk kuliah kita malam ni bersempena dengan menyambut Ramadan yang akan datang. Tidak lama lagi tuan-tuan, berbaki lagi 3 maupun 4 hari sahaja lagi yang akan hadir dalam kehidupan kita, yang akan datang dalam usia dan umur kita yang masih berbaki di atas dunia ni tuan-tuan. Maka Ramadan ini satu penantian yang teramat-amat dirindui oleh sekalian yang merinduinya. Kerana Imam Al-Ghazali menyebutkan bahawa ada 3 jenis manusia yang ada 3 jenis perasaan yang berlainan, berbeza ketika mana Ramadan hadir dalam hidupnya. Golongan pertama, dia menyambut Ramadan dengan perasaan yang teramat gembira. Seronok dia yang teramat-amat sangat. Maka ulama menyebutkan tuan-tuan, kita seronok ni pun ada beberapa sebab. Tanya Pak Long, awak seronok tak sambut Ramadan ni? Ramadan nak mari ni. Seronok lah ustaz, mana tak seronok. Mula dia gelak. Pasal apa ustaz? Pasal apa Pak Long?
Ramadan kali ni Ustaz dapat 3 tapak bazak Ramadan. Hak jenis kaki puluh nak nega pun nak tak. Seronok juga tu. Tapi seronok sebab dunia. Dia seronok yang ni macam mana yang layak untuk mendapat rahmat dan sayang Allah Ta'ala. Ialah seronok yang bila tiba Ramadan dalam kehidupan dan usia dia. Ustaz, saya cukup seronok Ramadan nak mari Ustaz. Saya berdoa daripada masuk bulan Rajab. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. 3 bulan lagi nak mari Ramadan Ustaz. Saya tak putih doa minta Allah Ta'ala pertemukan saya dengan Ramadan. Tiba-tiba Allah Ta'ala izin untuk saya bertemu dengan Ramadan Ustaz. Malu saya tak gembira. Ramadan ibarat awan yang mengandung air. Bila sampai waktunya menyimbah-nyimbah air di atas muka bumi. Begitulah Ramadan. Ramadan ini ibarat hujan yang menyimbah ke atas umat Islam. Menyimbahnya keampunan Allah Ta'ala. Menyimbahnya keberkatan Allah Ta'ala. Menyimbahnya kasih sayang Allah Ta'ala ke atas umat Islam. Tuan-tuan. Maka bulan Ramadan dinanti-nantikan oleh manusia yang punya sebesar zarah keimanan dalam hatinya tu. Maka Ramadan menjadi penantian yang teramat-amat dirindui oleh diri kita. Sebab tu tuan-tuan muslimin muslimat, bila mari Ramadan dalam kehidupan kita ni, kita kena hargai, kena gunakan sebaiknya. Dan kita nak menyambut Ramadan, sambutlah dengan kasih sayang kita. Sungguh-sungguh mengharapkan rahmat Allah Ta'ala. Buktinya apa tuan-tuan? Buktinya malam ni tuan-tuan. Malam ni tuan-tuan dapat hadir ke masjid, ke rumah Allah. Dapat menunggu untuk mendengar sedikit pengisian tentang fadilah Ramadan. Pengisian tentang bulan Ramadan yang akan datang tak lama lagi. Ini bukti tuan-tuan. Kuliah malam ni jadi saksi bahawa tuan-tuan sungguh-sungguh nak menyambut Ramadan yang datang tak lama lagi ni tuan-tuan. Ini menjadi saksi di hadapan Allah Ta'ala. Karpet ini menjadi saksi bahawa kita duduk di atasnya. Bangunan ini menjadi saksi tuan-tuan bahawa kita duduk di dalamnya. Menunjukkan kesungguhan kita mendengar. Menunjukkan segala-gala kita membuatkan persiapan untuk menghadapi Ramadan yang datang tak lama lagi ni tuan-tuan. Sebab tu tuan-tuan ni golongan pertama yang menyambut Ramadan dengan gembira. Kerana apa? Dia nampak Ramadan ialah bulan yang Allah Ta'ala buka seluas-luasnya pintu pengampunan tuan-tuan. Buka seluas-luasnya jalan nak dapat kasih sayang Allah Ta'ala. Dia nampak Ramadan, maka seronok hati. Golongan yang kedua, Imam Ghazali menyebutkan bahawa manusia itu menyambut Ramadan dalam keadaan tak ada rasa apa-apa. Mari Ramadan pun tak ada apa. Tak ada Ramadan pun tak ada apa. Tanya Ji awak, Ramadan kali ni macam mana? Puasa lah Ustaz. Buat apa lagi? Kalau tak ada Ramadan pun dia tak rasa apa-apa. Dia tak ada perasaan seronok ke, gembira ke, sedih ke, apa pun tak ada. Dia seolah-olah Ramadan yang Allah beri kepada diri dia seolah sia-sia. Sedikit pun tidak memberikan manfaat ke atas diri dia. Dia tak ada rasa seronok nak sambut Ramadan. Dia tak persiapkan diri dia untuk menyambut Ramadan. Dia tak persiapkan rohaninya untuk bertemu Ramadan. Sebab apa? Kerana dia merasakan Ramadan yang disebut kata dirindui oleh umat Islam, yang dinanti-nanti oleh orang Islam, bagi diri dia langsung tak ada manfaat sama sekali. Bagi dia ada ke tak ada Ramadan ni sama aja. Dia buat kerja dia. Dia buat kerja dia. Dia pergi kebun, dia kait sawit, toreh getah. Dia buat je kerja dia. Tak ada perasaan menyambut Ramadan. Ini golongan yang kedua tuan-tuan. Golongan yang ketiga, bila mari Ramadan, maka dia jadi orang yang paling bersedih tuan-tuan. Sedih. Tak seronok, tak gembira. Mari dah Ramadan. Macam mana ada pot baru kah? Geng plastik hitam tuan-tuan.
Pok lama dah kena serbuk dah. Ada pok baru dah. Ramadan mai dah. Lainu pertama nak pakai apa? Dia setak seronok. Oh, nak kena puasa. Satgi nak kena tarawih. Satgi nak kena mari masjid. Nak kena bayar zakat. Nak kena buat tu. Nak kena buat ni. Allah. Dia kena. Dalam diri dia tak ada langsung rasa seronok, gembira bila Ramadan datang dalam kehidupan dia. Maka 3 jenis manusia ni tuan-tuan, muhasabah diri kita malam ni, kita duduk dalam golongan yang mana? Sama ada kita duduk dalam golongan yang gembira menyambut Ramadan, ataupun golongan manusia yang tidak punya perasaan menyambut Ramadan, ataupun manusia yang sedih apabila disuruh untuk mentaati perintah Allah berpuasa di bulan Ramadan. Sebab tu tuan-tuan muslimin muslimat, maka disebut dalam kitab Ramadan fi durusi wal ibad, Syekh Abdullah Asy-Syarqiti menyebutkan bahawa Ramadan ini bukan perkara yang biasa-biasa Allah Ta'ala syariatkan atas kita. Tak. Ramadan ialah satu anugerah, hadiah yang Allah berikan kepada Nabi dan kepada kita sebagai orang Islam, umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan hadiah ini kata ulama Allah tak bagi kepada umat dan Nabi yang terdahulu. Kenapa Allah Taala bagi Ramadan kepada kita, tuan-tuan? Allah kata, aku tak bagi kat nabi-nabi yang lain. Aku tak bagi kat umat-umat yang lain. Ramadan hanya khusus buat umat Muhammad dan Muhammad itu sendiri. Allah bagi hadiah, Allah anugerahkan Ramadan ke atas kita. Kerana kita ni umat yang tidak mendapat nikmat seperti mana nikmat yang diberikan kepada umat-umat terdahulu dan nabi-nabi terdahulu. Ada satu nikmat ni umat Islam, umat Nabi Muhammad, dia tak dapat. Dia tak rasa. Apa dia, tuan-tuan? Itulah nikmat umur yang panjang. Kerana umat Nabi Muhammad ni Nabi sebut apa? Ummati, umri ummati, umur umatku ni baina 60 wa 70. 60 ke 70 tahun ya. Ustaz, saya umur 80. Itu sudden death dah. Masa tambahan. Nabi kata pun 60, 70 ya. Ini umur umatku. Dia mati. Umur dia tak panjang. Kalau lebih, ada masa lebih, ada umur yang lebih, itu kelebihan Allah Ta'ala bagi. Lagilah duk kena peringat. Bila-bila pun Allah Ta'ala boleh ambil. Ini kata, umur ni Allah Ta'ala tak bagi dekat kita. Umat terdahulu, tuan-tuan, umurnya ratusan tahun. 990 tahun. Ada satu Nabi yang menerima suhuf yang paling banyak. Namanya Nabi Syif. Nabi Syif ni di antara Nabi yang menerima suhuf paling banyak. Suhuf ni, tuan-tuan, dia wahyu Allah Ta'ala ni ada 2 bentuk. Bila Allah bagi kepada para Nabi dan para Rasul. Kalau suhuf, dia helaian demi helaian. Ataupun benda yang pendek-pendek. Bab yang tertentu sahaja. Dia tak mari macam mushaf. Hak ada kat kita ni panggil mushaf Al-Quran. Mushaf ni seketui. Kalau suhuf ni sehelai-sehelai. Tu faham? Nabi paling banyak terima suhuf. Siapa dia? Nabi Syif. Dan umur dia, tuan-tuan, sewaktu dia wafat, diriwayatkan, tuan-tuan, umurnya 1330 tahun. Tuan-tuan, 1330 tahun. Umur dia. Umur kita sampai tera tu, tuan-tuan. Umur Nabi Syekh ni 1330 tahun. Umur yang panjang Allah bagi kepada Nabi dan umat yang terdahulu. Tapi Allah tak bagi ke umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi Allah bagi 1 bulan yang bila kita kerjakan amalan di bulan ini, kata Allah, aku gandakan ibadatnya, aku gandakan pahalanya, aku gandakan ganjarannya sampai di hari kiamat besok. Umat lain semua akan terkejut melihat umat ni. Tuan-tuan, guru saya sebut dekat hari kiamat besok, umat Nabi lain semua pakat terkejut tengok umat Nabi Muhammad. Umat Nabi Allah Musa, umat Nabi Allah Isa, semua pakat terkejut tengok umat Nabi Muhammad. Bila umur mereka tu ratusan tahun, ribuan tahun mereka hidup atas dunia, tiba-tiba amalan yang mereka buat
tidak mampu menandingi umat Nabi Muhammad yang hanya hidup tak sampai 100 tahun, tuan-tuan. Pakat terkejut, tanya malaikat, ni siapa dia ni? Banyaknya pahalanya, banyaknya ganjarannya. Siapa dia ni? Umur dia berapa? Kami yang hidup 1000 tahun, 100 tahun buat ibadat, tak sampai tahun ni. Malaikat abang itulah umat Nabi Muhammad. Allah bagi hadiah, tuan-tuan. Walaupun umur kita tak panjang, tapi Allah bagi bulan yang menambahkan ketaatan dan ganjaran sehingga melebihi umat-umat terdahulu punya ganjaran. Bulan mana? Ramadan. Tu dalam bulan Ramadan ni, kalau buat amal, tuan-tuan, sekecil-kecil amal, sepaling kurang Allah Ta'ala balas. Nabi kata, bi'ashri amsalihah, digandakan 10. Saya ambil contoh, tuan-tuan, bulan Ramadan ni, tuan-tuan, kalau kita baca Quran. Nabi sebut dalam hadis dalam Fadilatul A'mal, kitab Maulana Zakaria Al-Kandahlawi menyebutkan bahawa tidak aku katakan mereka yang membaca alif lam mim itu satu huruf. Melainkan alif itu satu huruf, lam itu satu huruf, mim itu satu huruf, dan tiap-tiap huruf itu Allah Ta'ala gandakan 10. Allah Ta'ala bagi 10 hasanah. Hadis ni bila, tuan-tuan? Hadis ni bila kita baca Quran luar sembahyang. Allah bagi pahala setiap huruf yang kita baca dalam Quran. Allah bagi 10 hasanat, 10 kebaikan. Bila kita baca pula dalam Quran, Allah ganda 10. Jadi apa? Kalau baca 3 huruf tadi luar sembahyang 30, dalam sembahyang jadi 300. Tapi hadis ini di luar bulan Ramadan. Bila mari Ramadan, ulama bawa hadis yang menceritakan fudul, menceritakan fadilat dalam bulan Ramadan. Fadail dalam fadilat, apa kelebihan bulan Ramadan. Nabi kata apa? Paling kurang Allah gandakan 10, tuan-tuan. Kiranya kalau baca Quran, luar sembahyang, satu huruf Allah bagi 10. Kalau ganda 10, berapa, tuan-tuan? Berapa? 3? 1000, 100. Setiap huruf 100. 300. 300. Dalam sembahyang. Tu tak kira lagi, tak campur lagi. Kita baca dengan tajwidnya, dengan lagunya, dengan khusyuknya, dengan faham. Allah kata paling kurang. Nabi kata paling kurang bi'ashri amsalihah. Allah balas dengan 10 kali ganda. Kalau baca Quran dengan ikhlas, dengan khusyuk, dengan faham, Allah, tuan-tuan, Allah bagi banyak, tuan-tuan. Kena pula baca tu kena bertepatan dengan malam Lailatul Qadar. Yang kata Allah, khairum min alfi syahr, lebih baik dari 1000 bulan. Kira-kira 82 tahun 6 bulan. 82 tahun 6 bulan baca, tuan-tuan. Balik rumah bulan Ramadan baca. Paling pendek kita baca huruf muqatta'ah. Malah dengan nak baca satu huruf surah Qalam. Baca awal surah Nun. Bismillahirrahmanirrahim. Bini kat belakang tengah orang ikan. Uish, abang semangat. Suratul Qalam. Bini belakang tengah orang ikan. Ui, bertaran ni kena join ni, kena tinggal ni. Bini pun tinggal ikan tu, tutup api. Pendek ayat semayang, ambil pakai telekung. Tok suami baca, Nun, Sadaqallahul Azim. Bini kata, bini mengamuk. Baru nak join, mengamuk bini. Apa ni bang, satu? Satu banyak. Bayangkan kalau dia baca Nun, kena pula malam Lailatul Qadar. Allah gandakan seolah-olah dia baca Nun tu 82 tahun 6 bulan tak berhenti. Nun, tuan-tuan. Satu huruf ganda apa, tuan-tuan? 10. Dalam bulan Ramadan digandakan lagi 10. Allahu Rabbi. Itu hebat Ramadan. Sebab tu Ramadan ini menjadi bulan kerinduan umat Islam. Sebab tu bila masuk Ramadan, sahabat ni, tuan-tuan, Nabi sendiri, tuan-tuan, kerana merindukan Ramadan, sampaikan 3 bulan lagi nak mari Ramadan, depa dah angkat tangan dah. Allahumma barik lana fi Rajab
wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Nangis-nangis sahabat tuan-tuan. Minta ya Allah sampaikanlah kami bulan Ramadan. Sebab apa? Nampak ni kelebihan, fadilat, ganjaran apa yang depa dapat dalam bulan Ramadan. Apa kelebihan Allah Ta'ala nak bagi, apa jenis keampunan yang mereka dapat, berapa banyak rahmat yang mereka boleh dapat dalam bulan Ramadan. Punya puluh tak? Sebab tu bulan ni menjadi bulan kerinduan bagi mereka yang teramat-amat menantikan Ramadan. Tuan-tuan, berapa ramai tuan-tuan saudara kita, jiran kita, sahabat kita yang bulan sudah ada lagi dengan kita, tapi bulan ni dah tak ada. Bulan sudah ada, bulan ni dah tak ada, meninggal tuan-tuan. Padahal sama-sama mari masjid, sama-sama mengaji, sama-sama minum kat kedai kopi, sama-sama angkat tangan baca doa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Tapi Allah tak izinkan dia, Allah tak sampaikan dia. Tapi kita hari ni tuan-tuan, lagi berapa hari lagi nak sambut Ramadan, masih lagi ada peluang nak dapat Ramadan, peluang yang lebih tuan-tuan, bukan peluang yang tipis. Makna kata 90% itu ada peluang nak dapat Ramadan. Memanglah ajal maut ni ketentuan Allah, tapi lagi berapa hari ni nak kata boleh dapat Ramadan tu ada peratus. Bayangkan saudara kita tuan-tuan, hak bulan sudah meninggal, 2 bulan sudah meninggal, 3 bulan sudah meninggal. Kita tak tahu tuan-tuan, Ramadan kali ni pun belum tentu kita dapat masuk. Perak. Walaupun lagi jarak berapa 3-4 hari tuan-tuan, belum tentu usia kita sampai lagi 3-4 hari. Biarlah tuan-tuan, sekurang-kurang andai kata Allah Ta'ala tak sampaikan kita pada Ramadan yang akan mari ni tuan-tuan, paling tidak kita ada kesungguhan nak tunjuk ke Allah, ya Allah, inilah kesungguhan aku nak sambut Ramadan, ya Allah. Aku sungguh-sungguh persiapkan diri aku, mari masjid, aku biasakan diri aku baca Quran, sungguh-sungguh aku tunjuk, ya Allah, aku nak menyambut Ramadan yang akan datang ni. Paling tidak dapat pahala ni pun tak apa tuan-tuan. Tiba-tiba tuan-tuan ada jenis manusia nak mari Ramadan tuan-tuan, dia bawa keluar satu cerita laki perempuan peluk tuan-tuan. Cerita maksiat, filem maksiat nak ditayang dalam bulan Ramadan. Ini bukan kesungguhan nak menyambut Ramadan, malah dia tak menghormati bulan Ramadan. Hak ni jenis manusia yang tuan-tuan yang mana dia tak ada perasaan nak memuliakan bulan Ramadan. Berpeluk laki perempuan dalam drama dan tulis kat situ akan ditayangkan sepanjang bulan Ramadan. Ini drama jenis apa tuan-tuan? Dia bukan kata seronok ke sedih, dia tak ada rasa tuan-tuan. Ini jenis manusia tuan-tuan, ada ke Ramadan, tak ada ke Ramadan, dia sama kan. Dia rasa tak ada apa pun. Ramadan ini satu adat bagi diri dia, bukan lagi ibadat. Batu berapa ramai hari ni manusia mari Ramadan, dia nampak Ramadan hanya adat, bukan ibadah. Bila dia nampak hanya adat, itulah yang dia faham Ramadan puasa tu ya. Mari Ramadan tahan makan, lepas subuh jangan makan sampai buka puasa, maghrib segi azan bang baru buka pula. Berapa ramai manusia lagu tu tuan-tuan. Dia puasa tapi semayang tak. Puasa-puasa, aurat tak tutup. Tak percaya tuan-tuan tengok. Ramadan hak mari nanti tak berapa lama lagi tuan-tuan. Tuan-tuan pergi tengok kat bazar Ramadan. Kadang-kadang hak jual makanan untuk bagi orang yang buka puasa tu pun tudung tak pakai. Islam tapi tudung tak pakai. Tanya puasa, puasa. Mayang tak? Mak puasa mak? Puasa. Tu azan lah, jom mayang. Tak puas pilu. Puasa-puasa, semayang tak? Puasa-puasa, aurat tak tutup. Puasa-puasa, tapi mulut mengumpat orang. Mata tak jaga, tangan tak jaga, telinga tak jaga, mulut tak jaga. Akhirnya tuan-tuan, inilah puasa yang Nabi sebut. Kam min sa'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atash. Nabi kata berapa ramai di antara umat aku yang berpuasa,
laisa lahu min siyami. Tapi dia tak dapat apa-apa pun dari puasa dia. Dengan puasa dia tak dapat pengampunan dari aku, keberkatan dari aku, rahmat dari aku, pahala apa pun tak dapat, syurga apatah lagi. Apa pun tak ada nilai di sisi aku, kata Allah. Laisa lahu min siyamihi. Puasanya tadi tak memberi langsung manfaat atas diri dia. Illal ju' wal 'atash. Melainkan puasanya itu yang apa yang dia dapat, lapar dengan dahara. Tahan lapar, tahan tak minum tu ya. Tapi nak sebut pahala dia tak dapat. Nak sebut syurga dia tak dapat. Nak sebut rahmat dia tak dapat. Nak disebut kata Allah Ta'ala ampun dosa dia tak dapat. Pasal apa? Dia menyambut puasa, menyambut Ramadan. Dia berpuasa hanya sebagai adat, bukan ibadat. Sebab tu tuan-tuan, awal lagi Allah Ta'ala turun ni tuan-tuan ayat syariat ke atas kita puasa ni. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah tutup hujung tu. Apa guna puasa ni? Pasal apa aku suruh puasa? La'allakum tattaqun. Nak menjadikan diri kita ni bertambah takut ke Tuhan. Jadikan diri kita ni manusia yang ada reti rasa takut ke Tuhan. Tiba-tiba mari puasa dalam diri kita. Puasa tu tak mendidik diri kita menjadi hamba yang takut pada Allah. Buktinya apa? Buktinya apa? Hang puasa tapi aurat hang tak tutup. Tudung hang tak pakai, baju ketat lagi. Hang puasa semayang tak? Hang puasa masih lagi mengerjakan segala larangan Allah Ta'ala. Maka tuan-tuan saya nak tanya, mana rasa takut dia ke Tuhan? Kalau puasanya tu ibadat, dia sungguh-sungguh jaga, nescaya dia akan jadi apa yang Allah Ta'ala sebut. La'allakum tattaqun. Dia akan jadi orang yang takut ke Tuhan. Dia takut kepada Allah Ta'ala. Dia tak tinggal semayang. Apa yang Allah suruh dia buat. Apa yang Allah larang dia tinggal. Ini puasa yang menjadikan manusia tu, hamba yang takut pada Allah. Tiba-tiba dia puasa tapi masih lagi mengerjakan larangan Allah. Ini namanya puasanya adat, bukan ibadat. Tu tuan-tuan kena faham. Nak berapa ramai hari ni yang menyambut Ramadan hanya sebagai adat, bukan ibadat. Sebab tu bila mari Ramadan ni tuan-tuan, kena persiapkan diri tuan-tuan. Kalau orang tanya saya, tuan-tuan, Ustaz nak buat apa Ramadan ni Ustaz? Sebelum nak masuk Ramadan ni tuan-tuan, persiapkan diri kita. Rohani kita, jasmani kita, dan terlebih lagi ilmu kita tuan-tuan. Jangan puasa dalam keadaan tak ada ilmu tuan-tuan. Takut kita puasa ni Allah Ta'ala tolak. Di antara perkara yang menyebabkan Allah Ta'ala tidak menerima ibadah kita tuan-tuan, ulama sebut, bila mana ibadah kita buat tu bighairil ilm, tanpa dengan ilmu lagi tuan-tuan. Kita semayang tuan-tuan tapi rukun semayang tak reti. Semayang tuan-tuan tapi sah batal semayang tak reti. Kita semayang mengikut imam, kita ikut orang membabi buta tuan-tuan. Tak ada rasa ilmu tentang semayang, tak ada. Maka Allah kata tuan-tuan, dia tak terima semayang tuan-tuan yang jenis manusia lagu ni. Hang semayang tapi rukun semayang tanya pun hang tak reti. Tanya rukun wuduk pun hang tak reti. Tanya lagi apa yang membatalkan solat pun hang tak reti. Macam mana hang kata hang semayang? Tak, saya ikut Tok Imam. Oh. Bukan salah Tok Imam, salah hang. Orang buat kuliah tak mari, buat kelas pengajian tak mari. Hang duduk kat rumah, duduk depan TV, tengok WWE. Duduk kat kedai kopi, mendam haji. Ku makan hang, makan aku. Tu kejap. Salah siapa? Ini orang yang semayang tak ada ilmu. Apatah lagi puasa tuan-tuan. Kalau semayang hari-hari kita semayang. Tapi puasa tuan-tuan setahun sekali ya. Kalau kita mensia-siakan Ramadan hak nak mari ni tuan-tuan. Kita puasa dalam keadaan tak ada ilmu. Wallahi. Allah tolak puasa kita tuan-tuan. Sebab tu syarat sah ibadah dengan syarat makbulul ibadah tak sama. Syarat sah semayang, kita buat 13 rukun, jaga sah batas semayang, sah semayang kita. Tapi syarat makbulul ibadah Allah Ta'ala letak.
Syarat dia apa tuan-tuan? Syaratnya hang semayang mesti dengan ilmu. Kita nak puasa ni, puasa mesti dengan ilmu. Bukan pakat puasa tahan lapar, tahan tak makan, tak minum ya. Mesti tahu apa yang membatalkan puasa, apa yang boleh menyebabkan kurangnya pahala puasa kita, apa yang menyebabkan Allah tolak mentah-mentah puasa kita. Kena tahu. Dan apa faedah, apa hikmah Allah bagi suruh kita puasa, semua ni kena tahu. Barulah puasa kita itu berdiri atas ilmu. Dan bila berdiri dan dasarnya ilmu, barulah syarat makbulul ibadah itu diterima oleh Allah Ta'ala. Baru ibadah kita buat ni Allah Ta'ala terima. Takut Ramadan hak mari kali ni, kita puasa macam tu ya. Macam tahun yang sudah. Tak minum, tak makan. Tu ya. Tapi mata kita tak jaga daripada melihat perkara yang menyebabkan kurangnya pahala puasa kita. Mulut kita tak jaga, telinga kita tak jaga, tangan kaki kita tak jaga. Perkara yang membatalkan puasa kita, kita tak jaga. Perkara yang menyebabkan Allah tolak puasa kita pun, tu pun kita tak jaga. Akhirnya kita puasa dapat apa tuan-tuan? Tunggu punya lama, doa punya doa. Allah bagi kita sampai Ramadan kali ni, tiba-tiba kita sia-siakan Ramadan kita kerana tidak ada dasar ilmu agama. Sebab tu penting menuntut ilmu tuan-tuan. Kat masjid ni ada kelas pengajian, ada kuliah, mari tuan-tuan. Kalau tak sibuk, kalau tak kerja, marilah. Kelas kuliah buat maghrib ada, subuh ada, mari. Mari mengaji. Biar kita kenal ibadat kita buat ni Allah Ta'ala terima ataupun tidak. Sah ke ataupun tidak semayang aku ni. Apa benda yang aku tak tahu lagi ni, kena tahu tuan-tuan. Ngaji. Sebab tu penting menuntut ilmu. Sebab tu Nabi kata talabul ilmi faridatan kulli muslim. Menuntut ilmu itu wajib, fardu ain atas diri dah. Bukan fardu kifayah. Seorang buat lain tak payah. Ni fardu ain. Wajib atas diri kita, tiap-tiap diri kita. Kita mak ke, kita ayah ke, kita anak, laki ke perempuan, bujang ke dah kahwin, siapa pun diri kita, bila hang mengucap 2 kalimah syahadah, wajib hang menuntut ilmu agama. Wajib ngaji fiqh, wajib ngaji tauhid, wajib ngaji tasawuf. Menuntut ilmu tu kewajipan yang hari ini semakin lama semakin ditinggalkan oleh orang Islam kita. Dia lebih suka tuan-tuan, orang buat kuliah cerita bab puasa. Mari nak puasa, ustaz hak mengajak bab fiqh ni bukalah bab puasa. Cerita bab batal puasa, perkara apa yang tak boleh buat, jangan buat, apa yang boleh buat. Dak, dia tak mari. Habis mayang dia keluar, piduk kedai kopi. Berlambak tuan-tuan. Kadang-kadang hak lagi teruk, orang buat kuliah kat dalam, dia buat kuliah kat luar masjid. Duduk kat belakang, kat kantin tu bancuh kopi. Cicah biskut. Saya kuliah tuan satu tempat. Tak nak sebut nama tuan-tuan. Di belah tempat saya beli pantah remis tuan-tuan. Saya duduk kuliah, saya kuliah bulanan ni tuan-tuan. Setiap bulan saya mari tuan-tuan. Benda yang sama tuan-tuan. Kita duduk kuliah lah ni, duduk cerita. Mereka kat belakang tuan-tuan duduk baca ayat kopi, duduk makan biskut. Biskut tu pun beli kat aku, haram tuan-tuan. Kami menega tuan mai pergi kuliah ni satgi ada tuan tengok kat luar tu. Kami bawa barang jualan daripada pondok dan mak tafiz, membeli sambil menderma. Bantu tok guru punya pondok dan mak tafiz tempat kami mengajar. Jadi bawa aja ada jual biskut. Dia beli biskut tu. Cicah kopi tu. Kita kuliah dia tak masuk. Duk kat luar duk mengumpat orang, ngata aku tu. Tuan-tuan, ngata apa benda lah ustaz ni cakap benda sama tu. Tuan. Ada tuan-tuan jenis lagu tu. Bukan dia nak keluar masjid. Kalau dia rasa beradak lah tuan-tuan. Dengan majlis ilmu, dengan rumah Allah. Tak ada lah dia nak buat lagu tu. Tapi boleh buat. Pasal apa? Diri itu rasa besar. Rasa sombong. Bila ada sombong dalam diri itulah yang menyebabkan tak mau mengaji. Nah, kalau kita jadi berat nak mengaji, dia tak ada alasan lain tuan-tuan. Kerana ada sombong dalam diri. Oh, pasal pula aku kalau kuliah je berat sungguh lah nak mari. Ustaz ni marinya malas sungguh lah nak datang. Di dalam diri ni tuan-tuan, ada penyakit namanya takabur. Sombong. Dia rasa dia cerdik.
Dia rasa dia pandai. Aku dah tua, buat apa aku nak ngaji? Aku dah ni dah. Aku dah umur sekian-sekian. Aku ngaji tinggi kot. Takkan nak ngaji lagi. Tuan-tuan, mengaji agama tak ada istilah tamat. Ngaji agama sampai mati kena mengaji, tuan-tuan. Tuan-tuan, Ustaz tanya saya, Ustaz, sampai bila nak mengaji, Ustaz? Berkitak-kitak dah kami ngaji. Ngaji agama tak ada ahad, tuan-tuan. Tak ada istilah expired date. Tak ada. Tak ada istilah hang pegang sijil, hang tak payah mengaji. Tak ada. Bila sebut kata menuntut ilmu agama, sampai ke mati hang kena mengaji. Sebab menuntut ilmu agama, di antara ilmu agama yang diajak tu, tuan-tuan, ada ilmu namanya tasawuf. Ilmu tasawuf diajak lagu mana nak jaga hati kita. Lagu mana nak pelihara hati kita. Hati kita hak duduk dalam diri kita ni, sampai bila dia nak? Sampai kita mati. Dia berkait lapat, tuan-tuan. 3 ilmu ni, tuan-tuan. Nak jaga ni. Hati ni. Bila diri rasa cerdik tu, yang kuliah tak mari. Itu yang puasa. Puasa saja. Tudung tak pakai. Dia puasa. Semayang tak. Dia puasa. Sah batal puasa pun dia tak reti. Pasal apa? Meninggalkan ilmu agama. Meninggalkan menuntut ilmu. Sebab tu kena jagalah, tuan-tuan. Jangan jadikan Ramadan 2022 ni, tuan-tuan, Ramadan yang sia-sia. Tuan-tuan, Ramadan yang mari kali ni, tuan-tuan, kita kena banyak bersyukur kepada Allah. Tuan-tuan ingat tak peristiwa Ramadan 2020? 2 tahun lepas, 2020. Apa jadi dengan Ramadan kita tu, tuan-tuan? Kita duk sangka selama ni, tuan-tuan, masjid ni boleh masuk je. Bila-bila pun boleh masuk. Kita tak pernah tahu pun, tuan-tuan, dan tak pernah sangka bahawa nikmat masuk mari rumah Allah ni di antara nikmat yang Allah boleh tarik. Mari 2020 Ramadan yang kebiasaannya tahun-tahun yang sudah kita penuhkan masjid dengan tarawih, dengan tadarus, dengan buka puasanya, dengan sahurnya, dengan qiyamulailnya, dengan baca Qurannya, dengan zikirnya, dengan munajatnya. Tiba-tiba Allah Ta'ala uji, tuan-tuan. Satu tapak kaki pun tak boleh berada dalam rumah Allah, tuan-tuan. Tuan-tuan, Allah tak izin satu tapak kaki manusia pun untuk duduk dalam rumah dia. Waktu tu berapa ramai umat Islam yang menangis, tuan-tuan. Mungkin di antara tuan-tuan pun menangis. Kami, tuan-tuan, 2020 awal mula PKP tu, kami tak sempat nak balik. Terpaksa duduk kat pondok. Tak boleh keluar pondok. Tapi kat pondok ada masjid. Nasi ada masjid. Pondok sini kami semayang macam tu. Tu pun polis mari, tuan-tuan. Dia kata tak boleh pakai masjid. Kami pergi buat kat dom. Tempat orang tidur. Kat tepi bersih-bersih. Mayang situ terawih. Rasa sedih. Tak dapat bagi masjid. Tak dapat solat rapat. Semua tak boleh. Sedih Allah Ta'ala tak izin kaki kita langkah ke rumah Allah. Walaupun hanya jaraknya 1 kilometer. Kita naik basikal pun sampai. Bawa motor tak ada masuk gear 3 pun sampai. Walaupun jaraknya dekat, tuan-tuan. Tiba-tiba Allah Ta'ala haramkan seluruh rumah jadi masjid waktu tu. Kena pula bulan Ramadan. Bulan yang kebiasaan umat Islam menghimpunkan diri dia dalam masjid. Paling ramai umat Islam kita nak tengok bila Ramadan. Tengok semayang tarawih, tuan-tuan. Penuh sampai ke belakang. Orang Islam penuh menghimpun. Bila, tuan-tuan? Ramadan. Tiba-tiba Allah Ta'ala tutup. Allah tak izin siapa pun masuk. Dia menjadi sejarah ataupun detik hitam, tuan-tuan, dalam Ramadan. Dalam banyak-banyak Ramadan yang kita dapat. Kita umur mungkin dah 42 tahun. Dah 41 tahun kita menyambut Ramadan. Waktu tu tiba-tiba masuk umur 42. Dalam umur 41 tahun aku sambut Ramadan. Tak pernah jadi lagu ni. Tiba-tiba masuk umur 42. Masjid tak boleh masuk. Tapi tiba-tiba, tuan-tuan, Allah bagi peluang 2021 kita boleh mayang kat masjid mengikut jumlah yang ditetapkan. Mari 2022 keluar titah sultan baru ni, tuan-tuan, masjid boleh penuh ikut kapasiti masjid. Semayang boleh rapat, dah boleh mari masjid, tadarus boleh, tazkirah boleh, ibadat boleh, qiyamulail boleh. Saya nak tanya, tuan-tuan, takkan tuan-tuan nak sia-siakan peluang yang Allah Ta'ala bagi? Takkan nak tunggu Allah tarik
Nikmat yang selama ni kita sangka, lama ni aku masuk masjid, pergi berak, pergi tanda, boleh masuk. Tiba-tiba Allah Ta'ala tarik, tak boleh masuk. Lama ni aku semayang boleh, tiba-tiba tak boleh semayang. Selama ni aku tadarus boleh, tiba-tiba tak boleh tadarus. Lo tuan-tuan, Allah bagi kita buat. Lo tentang, sekarang ni nak bicara benda, kita buktikan diri kita tuan-tuan. Dengan nikmat yang Allah bagi kat kita, peluang yang Allah bagi kat kita, gunakan sebaiknya Ramadan yang mari ni tuan-tuan. Barulah sama tuan-tuan. Yang kita sebut tadi, Ramadan itu dirindui. Dan perginya ditangisi oleh kita tuan-tuan. Bila berlalu sudah Ramadan tuan-tuan, dia akan menyebabkan perasaan umat Islam tuan-tuan hibah, sedih. Pasal apa sedih tuan-tuan? Kerana hilangnya bulan yang penuh dengan keberkahan. Kerana perginya bulan yang penuh dengan pengampunan. Kerana tiadanya bulan yang Allah Ta'ala turunkan keberkatan dalam dia. Ni tuan-tuan. Betul-betul kalau tengok di Hadramaut tuan-tuan, mereka sambut Ramadan, lagu sambut raya tuan-tuan. Nyambut Ramadan tu lagu sambut raya kat Malaysia. Sambut sungguhlah, buat makan, pasang lampu bagi cerah rumah, sambut seronok menyambut Ramadan. Bila habis Ramadan tuan-tuan, depa bersedih, nangis tuan-tuan, pasal perginya Ramadan. Kat Malaysia terbalik. Mari Ramadan mau pakai sedih, mari dah puasa dah, sedih, tak sambut sungguh-sungguh, biasa lah. Tapi kat luar negara, kat Hadramaut Yaman, sambut Ramadan macam sambut raya. Kita habis Ramadan punya seronok nak raya, waktu tu tak kejap dah Lailatul Qadar. Duk kejap Lailatul Qadar lah. Duk cari baju raya. Hak perempuan duk sibuk buat kuih raya, hak lelaki duk pasang pelita, sampai tak mari dah. Kita terbalik. Macam mana nak sebut kata perginya Ramadan kita tangisi? Nak mari rasa sedih tuan-tuan. Ramadan bukan benda biasa. Allah tak bagi kat umat lain tuan-tuan, Allah bagi kat kita ya. Ni hadiah tuan-tuan, ni anugerah yang bukan anugerah ni Allah bagi kat umat yang lain. Di dalam Ramadan itu sendiri penuh dengan keberkahan. Tiba-tiba Allah bagi lagi. Dalam Ramadan ada satu malam, namanya Lailatul Qadar. Andai kalian beribadah di malam itu, kata Allah, khairum min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan. Apa sejarah tuan-tuan? Nah, dia berkaitan dengan umur kat tuan-tuan, Lailatul Qadar. Satu hari Nabi cerita kat sahabat tentang seorang Nabi nama dia Nabi Sam'un Al-Ghazi. Nabi Sam'un Al-Ghazi ni Allah bagi mukjizat ke atas dia. Allah bagi kelebihan ke atas Nabi Sam'un ni. Dia mempunyai kekuatan yang begitu hebat. Luar biasa kekuatannya. Mari 100 orang berperang dia, 100 orang tumbang. 1000 orang tumbang. Hantarlah berapa ramai sekalipun kekuatan perang, semuanya kalah dengan dia seorang. Kuat sungguh dia. Kuat sungguh. Sampai raja waktu tu, sampai tak tahu nak buat apa. Macam mana nak kalahkan Nabi Sam'un Al-Ghazi ni. Yang duk ajak orang mentaati Allah, duk ajak orang membesarkan Allah, tapi orang tak mau ikut. Akhirnya raja ni buat apa tuan-tuan? Dia panggil isteri Sam'un Al-Ghazi. Maka ditawarkan segunung harta, segunung emas, setimbun emas untuk isteri dia. Andai isteri dia mampu mencari kelemahan Nabi Sam'un Al-Ghazi. Akhirnya isteri dia balik rumah tuan-tuan. Waktu Sam'un Al-Ghazi ni tengah tidur, dia ikat badan suami dia tu dengan tali tuan-tuan. Tali yang tebal. Kira tali yang kita duk tarik lembu, duk korban tu. Besok pagi Nabi Sam'un tu, dia tak buat apa pun, dia mengeliat putih habis. Tak jadi gak. Malam kedua, ikat pula dengan rantai besi. Rantai besi pun dia mengelesek sikit, putih rantai besi. Bila balik bangun Nabi Sam'un Al-Ghazi tanya isteri dia, kenapa wahai isteriku engkau buat macam ni? Dia kata, tak lah, aku nak tahu apa kelemahan hang. Aku tengok hang ni kuat sangat, aku ikat dengan rantai, ikat dengan tali, tak jadi apa. Nabi Sam'un Al-Ghazi kata apa? Aku ni ada kelemahan.
Kelemahan aku terletak pada rambut aku. Maka waktu malam, bila Sam'un Al-Ghazi ni tidur, dia duduk tengah lena tuan-tuan. Bini dia pergi potong rambut dia. Potong rambut, ikat batang tubuh Nabi Sam'un Al-Ghazi dengan rambut dia sendiri. Bila rambut dia sendiri, besok bagi waktu bangun Nabi Sam'un Al-Ghazi, dia tak boleh nak keluarkan pada ikatan tu tuan-tuan. Bila dia tengok-tengok, waktu tu dia tengah mengelupak tu, isteri dia panggil raja. Panggil raja, bawa tentera dia, bawa Nabi Sam'un Al-Ghazi pergi kat istana dia, ikat di antara tiang yang kukuh, ikat di antara tiang yang besar, lalu seksa dia tuan-tuan. Betapa teruk seksaan yang di atas, ke atas Nabi Sam'un Al-Ghazi waktu tu tuan-tuan, sampaikan dicungkil matanya tuan-tuan. Di sebab belakang badan dicungkil mata, 2 biji mata dicungkil. Sehingga waktu itulah munajatnya Sam'un Al-Ghazi ni tuan-tuan. Dia kata, Ya Allah, tolonglah aku ya Allah. Sembuhkanlah diri aku ya Allah. Berikanlah aku kekuatan ya Allah untuk melawan musuh-musuhmu ya Allah. Anda engkau tolong aku ya Allah, nescaya aku mengabdikan diri aku ya Allah sepanjang hidup dan sepanjang hayat aku. Sepanjang umur yang kau bagi dekat aku ya Allah, aku abdikan diri kat atas kau ya Allah. Tiba-tiba besok pagi Allah turunkan embun-embun pagi, menyembuhkan mata Nabi Sam'un Al-Ghazi dan memberikan balik kelebihan Nabi Sam'un Al-Ghazi. Akhirnya runtuhlah istana waktu tu tuan-tuan, istana raja yang kafir ni tuan-tuan. Bila runtuh istana, mati raja, mati tentera, termasuklah isterinya pun mati tuan-tuan. Maka dialah di antara Nabi yang kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam yang masuk syurga seorang dalam keadaan tak bawa pengikut tuan-tuan. Dia seorang. Dia masuk syurga dengan pedang dia. Seorang masuk syurga. Dia tak ada pengikut tuan-tuan. Lepas dia runtuh habis memati raja tuan-tuan, dia beribadah kepada Allah selama 1000 bulan. 82 tahun 6 bulan. Setengah ulama kata 83 tahun. Nah, maka sahabat bila dengar cerita ni, cemburu sungguh dekat Nabi Sam'un Al-Ghazi ni. Panjangnya umurnya, banyaknya amalnya, tingginya ketaatannya. Akhirnya waktu itulah Allah Ta'ala bagikan malam Lailatul Qadar kepada orang Islam. Nah, tuan-tuan, ni kata ni Lailatul Qadar yang Allah bagi kat kita ni, ialah di antara kelebihan dan anugerah yang Allah bagi, menggantikan nikmat umur yang Allah bagi kepada umat dan nabi-nabi yang terdahulu. Umat terdahulu Nabi umurnya panjang, umur umat Nabi Muhammad ni tak panjang mana. Allah bagi malam Lailatul Qadar, siapa yang beramal, beribadah, bersungguh-sungguh mengharapkan balasan Allah malam tu, maka seolah-olah dia berbuat ibadah selama 82 tahun 6 bulan. Ataupun 83 tahun tak berhenti. Bayangkan umur kita 60 tuan-tuan. Tiba-tiba Allah bagi Lailatul Qadar, kita beribadah seolah-olah 83 tahun yang akan datang. Berapa campur umur tuan? Ibarat kita hidup kat dunia ni ratus tahun. Tapi hidup tak lama. Tapi amalnya melebihi manusia yang hidup ratusan dan ribuan tahun. Sebab tu tuan-tuan muslimin, muslimat, hadirin wa hadirat. Maka saya pesan tuan-tuan pada diri saya tuan-tuan dan muslimin muslimat yang hadir, maka persiapkan sungguh-sungguh diri kita. Kalau apa ibadat yang kita nak buat Ramadan ini tuan-tuan, buat. Jangan tangguh. Jangan kata tahun depan aku buatlah. Tak, buat tahun ni. Kalau nak join buka puasa kat sekolah pondok, sekolah tahfiz, sekolah agama, kat masjid surah, nak masuk iftar Ramadan, masuk tuan-tuan. Ada duit buat. Nak sedekah tahun ni buat. Nak bantu orang tahun ni buat. Nak buka puasa, nak baik, nak baca Quran, nak boleh qiyamul lail, buat tuan-tuan. Ramadan kali ni jangan tangguh. Sebab Ramadan yang akan datang belum tentu lagi milik kita tuan-tuan. Takut-takut ini Ramadan yang terakhir buat kita tuan-tuan. Sebab tu sifat orang bertakwa tuan-tuan, dia ada 4 kata Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Yang terakhir kata Sayyidina Ali, sifat orang bertakwa itu al-a'malu bi'at-tanzil. Bila dia berbuat amal kepada Allah, dia berbuat amal dengan sungguh-sungguh, seolah-olah besok dia nak mati. Tuan-tuan, besok kita nak mati. Tuan-tuan bayangkan tuan-tuan, kalau besok aku nak mati, isyak ni, sembahyang isyak yang terakhir buat aku.
Kalau besok aku nak mati, sagi balik tahajud aku malam sagi. Itu tahajud aku yang terakhir. Kalau besok aku nak mati, Quran yang aku baca itulah bacaan yang terakhir. Kalau kita tahu besok kita nak mati tuan-tuan, agak-agak hari ni kita nak buat apa? Kita nak pergi lepak kedai kopi ke? Nak main WhatsApp lagi ke? Nak tengok dalam grup keluarga lagi kita? Ke nak tengok Facebook lagi ke? Nak lepak kedai kopi, nak mengumpat, nak cerita pasal orang lagi ke? Tak lah tuan-tuan. Kalau besok kita nak mati tuan-tuan, nescaya kita akan persiapkan diri kita hari ni tuan-tuan. Penutup tuan-tuan. Saya tengok tuan-tuan pun lagu nak makan saya dah. Saya berhenti tuan-tuan dah 95 minit. Tuan-tuan, sikit lagi. Penutup tuan-tuan. Ini nak mendatangkan kesungguhan dalam diri ni tuan-tuan, kesungguhan dalam ibadah. Yang saya sebut tadi, beribadahlah seolah-olah kita nak mati besok. Tuan-tuan. Tuan-tuan tahu banduan yang disebut sebagai banduan akhir. Banduan akhir ni banduan yang dihukumkan dengan hukuman gantung sampai mati tuan-tuan. Ini diceritakan oleh pegawai penjara tuan-tuan. Tuan-tuan, pegawai ni cerita. Bila orang Islam ni nak mati tuan-tuan, dia cerita ada satu banduan. Banduan ni orang Islam. Sebelum banduan orang Islam ni, laki ni kena gantung. Sebelum ni orang kafir. Dia kata, Ustaz, orang kafir nak kena gantung, orang Islam nak kena gantung tak sama Ustaz. Apa yang tak sama? Ustaz, orang kafir memang masuk penjara, dia sombong, dia lagak. Tapi bila mari hukuman gantung tuan-tuan, dia pegang Ustaz, jeriji penjara tu tak lepas, meraung. Nak kena gantung ni, tak mau lepas. Pegawai penjara tarik, tak mau lepas. Pasal apa tuan-tuan? Kerana Nabi kata apa? Bila orang tu nak mati, Allah kata apa? Fakashafna anka ghita'ah. Allah buka mana tempat dia nak pergi. Kafir bila dia nak mati, dia nampak api neraka Allah duduk tengah menyambar nak sambut dia tuan-tuan. Dia pegang tak mau. Tapi tuan-tuan, dia cerita bila orang Islam ni nak mati tuan-tuan, apa yang dia akan buat tuan-tuan? Kami lagi 2 minggu ataupun seminggu akhir kami nak gantung banduan ni tuan-tuan. Dia kata, kami dipanggil dia, kami tanya apa yang dia nak. Dia nak apa? Dia nak makan apa? Dia nak apa? Dan kami akan pertemukan dia dengan keluarga dia tuan-tuan. Kami akan bawa dia pergi jumpa keluarga dia buat kali terakhir Ustaz. Tuan-tuan, dia kata apa? Saya sedih dengan ucapan terakhir dia kat atas isteri dan anak-anak dia. Lelaki ni pesan kat isteri dia bila tengok isteri dia. Dia kata, yang abang minta maaf. Abang tak dapat nak menjadi suami yang baik. Tak dapat menjadi ayah yang baik untuk anak-anak kita yang. Ayang kahwin, sekiranya ayang berpeluang kahwin dengan laki yang lain. Laki yang lebih baik pada abang, sayangilah dia. Abang minta maaf sungguh-sungguh. Kerana tak dapat mendidik ayang dan anak-anak abang menjadi anak dan isteri yang soleh dan solehah. Bila tengok wajah anak-anak dia tuan-tuan, dia kata, adik, abang, ayah tak wasiatkan apa-apa. Ayah tak ada harta. Ayah minta maaf kerana tak dapat jadi ayah yang baik untuk korang. Kalau anda kalian punya ayah yang lebih baru, yang lebih elok pada taatlah ke atas diri dia. Berbuat baiklah atas diri dia. Janganlah jadi macam ayah dia kata. Ayah orang yang tak baik, orang yang jahat. Dia pesan tuan-tuan, dia tak wasiat. Reta dia tanah berapa ekar dia nak bagi, rumah banglo dia nak bagi kat siapa, reta dia dapat kat siapa, tak. Ini pesanan terakhir dia. Ini kata pesanan, ini kata wasiat sebenar-benar wasiat tuan-tuan. Iaitulah wasiat iman. Wasiat iman. Wasiat agama. Dia pesan kepada anak bini dia, dia mewasiatkan agama. Ngajilah elok-elok, baca Quran, buat baik dengan mak bapa, jaga elok-elok hubungan dengan Allah ni. Bila mari kami tanya nak makan apa-apa dah, dia kata tak nak makan. Dia cuma minta apa tuan-tuan? Dia minta sejadah dengan Quran. Maka tuan-tuan, lagi 2 minggu tuan-tuan. Lagi seminggu dia nak kena gantung tuan-tuan. Dia penuhkan seminggu ni tuan-tuan. Kata pegawai ni, tak ada satu malam pun aku tengok dia tak bangun tahajud. Dan aku tak pernah nampak dia tidur. Saya tak pernah nampak dia tidur Ustaz. Waktu banduan lain semua tidur Ustaz, dia bangun
Bangun malam tu Ustaz, dia semayang taubat, dia sujud yang lama, dia buka Quran baca, merangkak pun dia baca. Dalam meleleh air mata dia penuh minta mohon keampunan kepada Allah. Tuan-tuan, mungkin kita pandang banduan ni tuan-tuan orang yang teruk, orang yang tak elok, orang yang buruk, orang yang jahat. Tapi tuan-tuan, Allah bagi nikmat kat depa tuan-tuan, benda yang tak dapat kat kita. Apa dia? Depa tahu bila depa nak mati, kita tak tahu bila kita nak mati. Depa tahu lah besok aku nak kena gantung. Depa boleh sempat mengucap, depa boleh sempat tahajud, depa boleh sempat bertaubat, depa boleh sempat baca Quran. Kita mati tuan-tuan, belum tentu kita boleh buat. Belum tentu kita sempat baca Quran, belum tentu kita sempat mengucap, belum tentu kita sempat tahajud, belum tentu kita sempat minta ampun kepada Allah Ta'ala. Masyarakat pandang hina atas mereka, sedangkan mereka orang yang mulia di sisi Allah. Maka mendapat nikmat yang Allah tak bagi ke orang lain, Allah bagi kat mereka. Walaupun manusia membenci kamu, walaupun manusia menghina kalian, tapi kalian mendapat apa yang mereka tak ada. Menangis tuan-tuan, nak menangis. Bangun tahajud, semayang. Setiap semayang dia tuan-tuan meleleh air mata dia, menangis. Merah, ya Allah, ampunkan aku ya Allah, aku banyak dosa ya Allah. Meraung tuan-tuan, menyesal sungguh-sungguh tuan-tuan. Ini yang disebut taubatan nasuha tuan-tuan. Dia sempat bertaubat sebelum balik bertemu dengan Allah tuan-tuan. Bila hari ni dia nak kena gantung, pegawai ni kata kebiasaan kami gantung orang Islam tuan-tuan hari Jumaat. Kerana bila mati hari Jumaat ni dia terlepas pada azab kubur tuan-tuan. Bila mari nak kena gantung dia, kami pergi ke sel penjara dia tuan-tuan. Dia akan sujud tuan-tuan. Dia sujud syukur tuan-tuan. Kenapa dia sujud syukur waktu dia nak mati tuan-tuan? Kerana dia bersyukur kepada Allah, kerana dia sempat bertaubat kepada Allah. Kalimah terakhir di lisan dia tuan-tuan, dia tak mengumpat orang, malah dia gunakan kalimah dan lisan dia untuk baca Quran. Kami pegang dia waktu dia tengah sujud yang lama, angkat dia, tutup muka dia sampai kat tali gantung. Dalam keadaan kami buka tuan-tuan, dia mengucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Matinya tuan-tuan dalam keadaan tersenyum dan sempat mengucap. Saya nak tanya tuan-tuan, kalau seseorang itu sebelum matinya sempat bertaubat, bersungguh-sungguh minta ampun kepada Allah, minta rahmat Allah, minta pengampunan Allah, apakah Allah yang bersifat Rabbun Ghafurur Rahim, Allah yang bersifat Maha Pengampun, takkan ampunkan manusia macam dia? Allah takkan maafkan silap dia. Allah yang bersifat dengan Maha Pemaaf, Maha Pengampun, takkan Allah Ta'ala tak ampunkan dosa dia? Allah tak maafkan salah silap dia. Walaupun dia punya dosa di sisi manusia, walaupun dia punya dosa yang banyak pada sisi Allah Ta'ala, manusia pandang hina atas dia, tetapi Allah takkan pandang hina kepada manusia yang bertaubat tuan-tuan. Innallaha yuhibbut tawwabin. Allah sayang. Jangan lupa ayat ni. Allah sayang sungguh orang yang suka bertaubat. Bila dia sempat bertaubat tuan-tuan, saya nak tanya, matinya husnul khatimah ataupun su'ul khatimah? Kalau mati sempat bertaubat, mati sempat baca Quran, mati sempat tahajud, mati sempat mengucap, saya nak tanya, husnul ataupun su'ul khatimah dia dapat? Sudah tentu kita akan jawab husnul khatimah. Tuan-tuan nampak tak lagu mana dia beribadah tuan-tuan? Bila dia tahu bila dia nak mati. Lagu itulah tuan-tuan kena jadikan Ramadan yang akan datang ni tuan-tuan. Jadi sungguh Ramadan yang akan datang, sungguh-sungguh kita buat apa ibadat kepada Allah Ta'ala dengan penuh kesungguhan. Seolah-olah ini Ramadan yang terakhir buat kita tuan-tuan. Seolah-olah belum tentu Ramadan yang akan datang milik kita tuan-tuan. Jadikanlah Ramadan ini Ramadan yang terakhir buat kita. Sungguh-sungguh beramal. Andai ini Ramadan yang terakhir, maka sedekah itu sedekah yang terakhir. Zakat fitrah itu zakat yang terakhir. Puasa kita puasa yang terakhir. Tadarus kita dalam bulan Ramadan itu kali yang terakhir. Takkan kita nak sia-siakan. Jadikan sungguh-sungguh penghayatan kepada Ramadan. Barulah sambung slogannya tuan-tuan. Datangnya Ramadan itu dirindui oleh diri kita.
dan perginya ditangisi oleh kita. Kita menangis kerana belum tentu sempat kita bertemu dengan Ramadan yang akan datang. Tuan-tuan muslimin muslimat, maka saya menyuruh pada diri saya sendiri tuan-tuan, sebelum masuk Ramadan ni persiapkan diri kita, hati kita tuan-tuan, ilmu kita tuan-tuan, untuk menyambut Ramadan dengan bersungguh-sungguh. Mudah-mudahan Allah Ta'ala beri kesempatan untuk diri kita menjejak langkah ke dalam Ramadan yang akan datang tak berapa lama lagi tuan-tuan. Sempat kita beribadah, sempat kita berpuasa, sempat kita mengeluarkan sedekah, sempat kita melakukan ketaatan kepada Allah. Dan mudah-mudahan Allah Ta'ala istiqamahkan amal ibadah kita. Allah Ta'ala terima akan ketaatan kita kepada Allah, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Tuan-tuan, yang terakhir tuan-tuan, saya mohon tuan-tuan sampai nak masuk Ramadan ni tuan-tuan, istighfar jangan tinggal. Istighfar jangan tinggal. Duduk saja-saja tuan-tuan, istighfarlah kepada Allah. Istighfar ni tak perlu tuan-tuan nak kena duduk atas sejadah, nak menghadap kiblat, nak duduk kat mana-mana boleh istighfar tuan-tuan. Istighfarlah. Jangan sampai ada waktu dan masa kita tak istighfar pada Allah. Duduk saja tuan-tuan, istighfar. Tengah duduk atas bangku istighfar, duduk tak buat apa istighfar. Istighfar bukan payah, mudah tuan-tuan. Duduk saja istighfarlah. Minta ampun kepada Allah, menyerah diri, bersungguh-sungguh menyesal tuan-tuan. Kena bersihkan hati kita sebelum nak masuk Ramadan tuan-tuan. Barulah mari Ramadan nanti ada kesungguhan dan kita nak buat ibadat dalam Ramadan. Tiba-tiba kita nak sambut Ramadan dalam keadaan hati kita kotor, banyak dosa lagi, banyak maksiat, kita tak minta ampun. Macam mana Allah nak bagi peluang dan ruang untuk kita melakukan ibadah bersungguh-sungguh dalam bulan Ramadan tuan-tuan. Sebab tu bersihkan hati kita sebelum masuk Ramadan tuan-tuan. InsyaAllah mudah-mudahan Allah Ta'ala bersihkan hati kita. Allah Ta'ala pilih diri kita menjadi hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, insyaAllah. Amin ya rabbal alamin. Tuan-tuan muslimin muslimat, di luar belah mana orang? Di luar sana tuan-tuan, di sebelah pintu, belah saya ni belah kanan lah tuan-tuan. Kalau tuan-tuan belah kiri, di luar tu tuan-tuan ada barang jualan daripada pondok Dahmat Tafis Tunggu Haji Siddiq Nur di Batu Hampak dalam bawah Perak tuan-tuan. Tuan-tuan boleh membeli, tengok-tengok mana berkenan tuan-tuan, membeli sambil menderma, nak bantu sedikit sebanyak pengurusan dan pembangunan pondok Dahmat Tafis Tunggu di Batu Hampak dalam, insya-Allah. Yang kedua tuan-tuan, saya buka siapa yang nak berwakaf. Ini untuk pondok Zawiyah An-Nur di Gerik Perak. Saya di antara AJK di pondok tersebut, staf di pondok tersebut diserahkan tugas untuk mengutip dana, mencari dana dan mencari para pewakaf. Siapa nak berwakaf untuk Zawiyah An-Nur di Gerik. Ini pondok ni di bawah ngudenya Ustaz Nazmi Yusof, penaungnya Tuan Guru kita sendiri, Tuan Guru Haji Siddiq Nur. Nah, sebab Ustaz Nazmi ni mengajar di pondok kami juga, di tahfiz kami juga. Jadi dia ada buka pondok di Gerik dan lah tengah dibangunkan di sana. Masih banyak lagi dana diperlukan tuan-tuan. Maka saya buka siapa yang nak berwakaf untuk bangunan tahfiz, pusat pengajian dan penginapan pelajar tahfiz. Satu lot kami buka RM50. Tuan-tuan nak niat berapa nama pun silakan, tak apa. Cuma saya minta wakil sahaja atas risik untuk tulis satu nama. Tuan-tuan nak niat untuk mak ayah tuan-tuan, adik-beradik kita, diri kita sendiri, anak-anak kita sendiri pun tak apa. Boleh tuan-tuan, yang menjadikan saham akhirat buat diri kita besok. Satu lot RM50 tuan-tuan, insya-Allah. Nanti di luar tuan-tuan, saya nanti tulis risik kat tuan-tuan, saya bagi sijil wakaf pada tuan-tuan. Satu lot RM50. Yang ketiga tuan-tuan, saya buka siapa yang nak menyumbang dan berinfak untuk earning di masjid pondok kami tuan-tuan. Ni di pondok Batu Hampak di bawah tuan-tuan. Kami dalam perancangan nak memasang bumbung di masjid pondok kami tuan-tuan. Kerana kami di pondok ni banyak buat program. Di antara program buat hari pondok, hari ulang tahun pondok, forum dan ceramah-ceramah, dan kami jemput orang luar datang. Bila orang luar datang, kami sediakan makan minum. Bila sedia makan minum ni, kebiasaan kami sewa kemah, sewa kanopi ni. Maka pembelanjaan kos untuk sewa kemah ni pun kadang makan RM1,000. Jadi kami kira takkan setiap kali buat program nak kena keluar
pembelajaran yang khusus, kos yang khusus untuk sewa kemah dengan rusi. Jadi kami panggil lah orang yang buat oning ni, buat bumbung ni untuk tengok kira berapa kos nak buat bumbung dan oning di masjid untuk kegunaan program-program di pondok, tuan-tuan. Maka di antara kos yang disebutkan bahawa RM8,000 untuk pasang oning dan bumbung di masjid Pondok An-Nur. Maka tuan-tuan, hak ada kat tangan saya ni di atas sumbangan jemaah-jemaah kita juga, tuan-tuan, baru ada kat saya 1,700, tuan-tuan. Masih lagi berbaki lagi 6,300. Kalau tak silap saya 6,300. Maka tuan-tuan, saya buka siapa nak menyumbang. Hak ni tuan-tuan saya tak letak berapa pun, tuan-tuan. Ikut tuan-tuan lah nak bagi berapa banyak, seikhlas hati, tuan-tuan. Bagi sikit tanda ada, banyak tanda syukur, tuan-tuan, insya-Allah. Ini saya buka dan panjang-panjangkanlah mesej ni, tuan-tuan, kepada anak saudara tuan-tuan ke, ahli keluarga tuan-tuan, adik-beradik tuan-tuan, untuk siapa-siapa yang nak menyumbang. Kos tak banyak, tuan-tuan. Kalau malam ni tuan-tuan mau pakat bagi 100 pun cukup dah, tuan-tuan. Besok lagi juga kami pasang, tuan-tuan, nak bumbung. InsyaAllah, tuan-tuan, bagilah setakat mana hak tuan-tuan ada. Bantu sedikit sebanyak pondok dan mak tafiz di Perak ni, tuan-tuan. Mudah-mudahan asbab musabab itu Allah Ta'ala buka, permudahkan urusan kita dunia wal akhirah. Allah Ta'ala buka pintu rezeki buat diri kita, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Tuan-tuan, hekalan mohon maaf terkasar bahasa, tersilap bicara, tuan-tuan, tersalah kata, tertinggi suara, dan juga terlebih masa dengan tuan-tuan semua. Yang baik itu mari daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, salah silap kekurangan itu mari pada diri sendiri. Yang fakir lagi daaf ni, tuan-tuan, sudah adabnya, hakikatnya baik buruk itu mari daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aqul qawli hadza wa astaghfirullah wa li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan hamidin, hamdan syakirin, hamdan zakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana, Ya Rabbana, lakal hamdu kama yanbaghi li jalal wajhika wa azimi sultanik. Allahumma la ilaha illa anta subhanaka inna kunna zalimin. Allahumma la ilaha illa anta antal qawiyun wa nahnu ad-du'afa. وانصرنا يا الله فإنك أنت خير الناصرين. واغفر لنا يا الله فإنك أنت خير الغافرين. وأكرم لنا يا الله فإنك أكرم الأكرمين. يا الله, ampunkanlah segala dosa-dosa kami. Maafkanlah salah silap kami, kelalaian kami, kealpaan kami, kelupaan kami. Ya Allah, Ya Allah, kami banyak dosa. Ya Allah, Kau ampunkanlah, Kau maafkanlah, Kau maafkanlah. Ya Allah, Ya Allah, Kau ampunkanlah dosa seorang wanita yang mengandungkan kami 9 bulan 10 hari lamanya. Ya Allah, sakit tubuh badannya. Ya Allah, koya isinya. Ya Allah, tumpah darahnya. Ya Allah, bercucuran air matanya. Ya Allah, kerana hendak melahirkan kami. Ya Allah, Ya Allah,
Kau ampunkanlah seorang wanita ya Allah yang tidak pernah lena tidurannya kerana menyenyakkan tiduran kami. Tidak pernah kenyang makan minumnya kerana mengenyangkan kami. Tidak pernah berkisah sakit tubuh badannya kerana menjaga kebajikan kami. Ya Allah, lembut sungguh tangannya ya Allah mengusap kepala kami. Mulia sungguh dirinya ya Allah menyuap rezeki ke mulut kami ya Allah. Ya Fattah, Ya Alim, itulah ibu kami ya Allah. Itulah ibu kami ya Allah. Itulah ibu kami ya Allah. Kau ampunkanlah dia ya Allah. Kau maafkanlah dia ya Allah. Ya Allah, kau ampunkanlah seorang lelaki yang tidak pernah berkisah tentang ya Allah sakit tubuh badannya ya Allah kerana menjaga kebajikan kami. Ya Allah, bercucuran air matanya ya Allah, bercucuran peluhnya ya Allah, mencari sesuap rezeki untuk kami ya Allah. Resah gelisahnya ya Allah hanya diceritakan padamu ya Allah. Sakit tubuh badannya ya Allah hanya Engkau yang tahu ya Allah. Ya Allah, tegas dirinya ya Allah, mendidik diri kami ya Allah. Suaranya ya Allah kali pertama yang kami dengar di telinga kami ya Allah, menyebut namamu Allah, menyebut namamu Allah. Ya Allah, kau ampunkanlah lelaki ya Allah yang sering bertanyakan khabar kami ya Allah. Dari mulianya lisan ibu yang sering menghulurkan wangsaku ya Allah. Dari lembutnya tangan ibu, itulah ayah kami ya Allah. Itulah ayah kami ya Allah. Itulah ayah kami ya Allah. Kau ampunkanlah kedua orang tua kami ya Allah. Kau maafkanlah mereka ya Allah. Kau rahmatilah mereka ya Allah. Andai di antara kami ya Allah ada orang tuanya sudah pergi meninggalkannya ya Allah, Kau lapangkanlah kuburnya ya Allah. Kau terangkanlah kuburnya ya Allah. Kau ampunkanlah dosanya ya Allah. Ya Allah, andai mereka masih hidup ya Allah, Kau panjangkanlah umur mereka ya Allah, dalam keberkatan ya Allah dan ketaatan kepadamu ya Allah. Ya Allah, berkatilah kami ya Allah di bulan Sya'ban ya Allah, dan sampaikanlah kami ya Allah, dan izinkanlah kami ya Allah, dan kurniakanlah kami ya Allah untuk masuk ke dalam bulan Ramadan ya Allah. Ya Allah, Kau berikanlah peluang ya Allah, ruang dan waktu ya Allah untuk kami beribadah ya Allah. Kau makbulkanlah doa kami ya Allah. Kau terimalah ibadah kami ya Allah. Kau permudahkanlah urusan kami ya Allah di dunia dan di akhirat nanti. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin.
تقبل الله منكم.